Testing mic. 1, 2, 3. Salam guys, Muaz Malik di sini. Selamat datang ke segmen Top 5 Peranti Terbaik dan Paling Memorable oleh Muaz Malik. Jadi dalam video ni, aku akan kongsikan daripada belakang lah. Daripada nombor 5, 4, 3, 2, 1. Makanya sekarang ni, korang nak tahu tak aku punya senarai Top 5 ni? Jadi kalau korang nak tahu, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Tangga kelima, Xiaomi Mi 90. Jadi pada 26 Jun 2019, aku telah membuat satu full in-depth review untuk smartphone ni. And pada masa tu, aku memang merasakan yang mana Xiaomi Mi 90 ni adalah merupakan smartphone upper mid-range yang terbaik sekali. Sebab yelah, kalau korang tengok dia punya penawaran spek dia memang padu teruk punya. Chipset dia Snapdragon 730, screen dia OLED, build quality dia pun padu, kaca depan belakang. Yes, belakang dia tu, smartphone dia tu, belakang dia tu memang kaca. Macam mana aku tahu dia kaca? Sebab julung-julung kalinya aku rasa dalam sejarah pembikinan sebuah review untuk smartphone dekat Malaysia ni, ataupun tak over rasanya kalau aku kata pertama kali dekat dunia ni, Wiser review smartphone yang dah crack dekat bahagian belakang dia tu. Jadi masa tu memang aku agak macam menggelabah sikit lah. Yelah kan, smartphone review, lepas tu crack pula tu. Tapi yang paling penting bukan akulah yang crackkan smartphone tu. Yang pergi pecahkan back panel dia ni adalah big boss kita, Haikal. Dia pergi jatuhkan phone tu time kita orang tengah buat B-roll produk untuk Mi 90 tu. Kira memang mustahil lah aku yang crack kan. Sebab kalau aku yang crack kan, aku rasa memang sekarang ni korang tak nampak dah aku kat sini. So yes, aku memang enjoy gila review Mi 90 ni. Sebab memang macam aku cakap tadi lah, dia punya performance dia memang padu. Cuma dalam masa yang sama, aku ada rasa bengang juga. Sebab masa tu aku menggunakan Mi 9 SE. And Mi 9 SE ni dijual pada tanda harga jualan lebih mahal daripada Mi 90. Sedangkan Mi 90 ni kalau ikut pada chip dia tu adalah lebih bagus daripada Mi 9 SE. Mi 9 SE digunakan Snapdragon 712. Mi 90 ni pula digunakan Snapdragon 730, which is lebih powerful lah. So sebab tu lah dalam video tu korang boleh nampak macam aku rasa macam bengang sikit kan. Selain tu, Mi 90 ni juga pada masa tu memang mempunyai performance kamera yang agak bagus juga. Dia memang macam saing-saing lah dengan Mi 9 SE. Dan untuk sebuah peranti upper mid range tu, dia memang macam pukul rata lah untuk semua bahagian. Sebab skrin dia cantik, kamera dia okey, bateri dia pun bagus. Dan yang paling penting sekali, harga dia memang mampu milik. So sebab itulah Xiaomi Mi 90 ni berada pada tangga kelima. Tangga keempat, iPhone 11. Untuk iPhone 11 ni, dia memang agak memorable jugalah, terutama untuk video unboxing iPhone 11, siri iPhone 11. Dalam video tu aku ada buat unboxing untuk iPhone 11 Pro dengan iPhone 11. And iPhone 11 dalam video tu, warna purple tu adalah sebenarnya dibeli oleh aku sendiri. So dikira memang hak milik aku lah. Jadi dia ada cerita sikit lah sebelum video tu dirakam. Untuk makluman korang, aku sebenarnya dah pre-order iPhone 11 tu seminggu lebih awal. So phone tu dah boleh di pre-order pada 21 September 2019. And hanya boleh di-collect pada 27 September 2019, tak silap aku lah. Jadi pada 27 September tu macam biasalah, aku pergi office dekat cyber ni, macam biasa, macam hari-hari biasa, pergi kerja. And then bila aku dah sampai dekat office, tiba-tiba aku rasa macam, yalah, aku dah tunggu dekat seminggu. Memang macam rasa macam tak sabar lah. Memang kalau boleh aku macam nak collect phone tu pada masa tu juga. Tapi yang bijaknya, aku pergi letak untuk collect smartphone iPhone 11 ni, aku letak dekat alamat rumah aku, dekat section 7, Central ICT Machine tu. Jadi in order untuk aku merasai iPhone 11 tu, dia ada dua cara. Satu adalah aku tunggu bila aku dah balik kerja, which is memang dia akan menyeksakan aku lah kan, sebab nak kena tunggu lagi lama. Satu lagi adalah aku tunggu sampai mall tu buka, and then aku terus shoot pergi ke Shah Alam pergi ambil lah. Jadi memandangkan aku memang dah menggelupur, dah tak sabar. So aku decide untuk okay, tak apa lah, aku pergi lah. Jadi bayangkanlah, aku daripada Cyberjaya, aku pergi ke Shah Alam, pergi collect phone tu. Lepas tu aku balik ke Cyberjaya balik, and bila aku dah masuk dalam office, aku still tak boleh unbox phone tu sebab aku nak buat video. So disebabkan aku memang betul-betul tak sabar, phone baru kan, memang dia macam menggelupur sikit kan. Then aku panggil Afiq, aku kata, Afiq, jom masuk studio, kita set up kamera semua, lepas tu kita shoot video unboxing. And kebetulan masa tu phone Haikal pun sampai, iPhone 11 Pro. So kita orang decide untuk buat unboxing untuk kedua-dua phone sekali. Jadi reaksi aku masa aku buka untuk iPhone 11 Purple tu memang betul-betul memang genuine gila lah. Kira iPhone 11 tu memang adalah merupakan smartphone paling mahal pernah aku beli. Jadi iPhone 11 ni aku boleh considerkan sebagai sebuah smartphone yang sangat bagus. Walaupun ramai orang termasuk aku sendiri menganggapkan yang mana iPhone 11 ni terlampau mahal dan tersangat overpriced sebab yelah dia punya screen dia HD je. Lepas tu dah lah screen HD guna IPS pula tu kan, dia tak pakai OLED. Dan last sekali paling yang tak boleh masuk akal sekali, dia punya charger adapter dalam kotak tu lah 5 watt je dia bagi. So obviously memang tersangat overpriced. Tapi kalau kita lihat secara overall, iPhone 11 ni memang tersangat mantap. Dia punya performance untuk chipset A13 Bionic dia tu memang berdesup laju teruk punya. Kemudian benda yang paling penting sekali, dia punya kamera lah. Tak kisahlah kalau
korang guna kamera dia untuk ambil gambar ke, ambil video ke, turn out hasil dia tu memang superb, teruk, tak boleh masuk akal, memang bagus gila. Senang cerita memang the best of the best lah. Dan jujurnya kadang-kadang tu memang dia datang lah perasaan rindu tu, rasa macam nak menggunakan balik iPhone 11. Tangga ketiga, Honor 8X. Video review Honor 8X ni memang agak sentimental sikit lah untuk aku, sebab Honor 8X ni adalah merupakan device pertama aku review dekat Wiser ni. So kalau korang pergi tengok video Honor 8X tu, itulah video pertama. Korang boleh nampak nampak muka skema, rambut pendek kemas, itu video pertama aku. So pada masa tu, tak silap aku dalam bulan 10 2018, Honor 8X ni memang adalah merupakan antara smartphone yang memang pisang goreng panas lah. Memang laku teruk punya. Sebab masa tu smartphone ni hanya ditawarkan pada tanda harga jualan bawah RM1,000. And dalam masa yang sama dia masukkan spesifikasi yang mantap lah. Contohnya macam dia gunakan high silicon Kirin 710, RAM dia 4GB, dan yang paling penting sekali internal storage dia 128GB. Which is pada masa tu memang agak pelik lah, sebab kebanyakan smartphone lain yang dijual pada tanda harga jualan bawah RM1,000 ni hanya didatangkan dengan internal storage sebesar 64GB sahaja. And of course lah, time tu Honor 8X ni masih lagi mempunyai support daripada Google. So dia ada Google Mobile Services tu semua. Lagi satu, kalau korang tengok video review Honor 8X tu, korang nampak video tu dalam berapa minit je kan, macam singkat je, nampak macam lancar je aku bercakap. Padahal hakikat sebenar dia, video tu mengambil masa dalam sejam lebih jugalah untuk dirakam. Sebab yelah first time kan, abang masa tu memang newbies teruk punya. So memang time tu macam ada rasa gementar sikit lah. Aku ambil dekat 3-4 kali break jugalah, sebab nak tenangkan supaya tak gementar kan. Macam mana tak gementar? Korang bayangkan lah aku shoot video macam ni, dekat sebelah aku ni, kat tepi ni ada Haikal. Dia tengah perhati je budak ni, budak baru ni, boleh ke dia buat video ni, duduk perhati aku. Lepas tu dekat belakang kamera pula ada Afiq. Afiq dia tengah dengar audio, dia dengar aku cakap kan, okey ke tak, sebutir-sebutir betul tak apa aku cakap semua. Lepas tu dengar lampu berterang-menerang pancar kat muka aku ni kan, memang mestilah aku gementar. Sebab tu dia ambil masa dekat sejam lebih baru habis video tu kan. So tu ajalah cerita dia. Tangga kedua, Asus ROG Phone 2. Dalam banyak-banyak smartphone yang aku pernah review, Asus ROG Phone 2 ni adalah satu-satunya smartphone yang lepas aku habis review, aku rindu nak gunakan smartphone tu balik. Sebab ROG Phone 2 ni adalah merupakan smartphone pertama yang aku pernah guna yang ada screen refresh rate tinggi sampai 120Hz tu. Jadi masa aku review tu, aku pakai tu memang rasa smooth teruk punya lah. And kena pula time tu bulan Oktober 2019, time tu memang tengah hype Call of Duty punya game kan. Boleh kata semua orang dekat office ni semua main Call of Duty. And disebabkan ROG Phone 2 ni dia ada air trigger button dekat atas tu, memang GG teruk bila main game kan. Aku memang senang je nak kill orang semua. Memang easy teruk kan. Antara benda lain yang best dekat ROG Phone 2 ni, pertama of course lah dia punya display screen OLED dia tu memang cantik teruk punya. Tambah pula dengan 120Hz tu. Lepas tu dari segi performance dia, yang ni tak payah cerita lah kan. Snapdragon 855 Plus memang mantap teruk punya. Dan lepas tu benda yang paling best sekali of course lah dia punya battery endurance dia. Bateri sampai 6000 mAh kan. Memang penat gila nak review smartphone ni sebab tak tahu bila phone tu nak habis bateri. Aku punya suka ROG Phone 2 ni sampai aku nyaris nak beli phone ni. Tapi lah tak jadilah kan, sebab bila aku consider balik dia punya design belakang back panel dia tu memang nampak macam agak gamery sikit lah, which is macam tak kena lah dengan jiwa aku lah. Sebab tu aku terus pergi tukar, aku pergi angkat OnePlus 70. Tapi bila aku tengok design Asus ROG Phone 3 ni, dia punya back panel dia tu memang nampak macam agak kemas jugalah. Dia dah tak ada dah yang edges tajam tu kan. So macam macam nice juga kan kalau angkat sebiji lah. Muaz, kau jangan buat hal Muaz, nanti habis duit kau nanti. Tangga pertama, Redmi Note 9S. Yes, korang mesti pelik kenapa aku letakkan Redmi Note 9S ni dekat tangga yang pertama. Sebab kalau korang tengok video review aku tu, memang nampak macam aku kecam teruk smartphone ni. Betul tak? By this time mungkin ada antara korang yang kata, siapa Muaz ni, apa hal pegang Redmi Note 9S ni? Kena bayar ke? Tak, aku tak kena bayar pun. Ini memang jujur daripada ikhlas daripada hati aku. Ini something yang aku perlu cerita dekat korang lah. Bila mana aku decide untuk buat full in-depth review untuk sesebuah smartphone atau tak kisahlah gadget apa-apa pun, adalah tanggungjawab aku untuk memberikan pandangan yang sangat neutral. Kira memang tugas aku lah untuk memberikan pendapat yang jujur, pendapat yang ikhlas dan pendapat yang langsung tak ada bias. Maknanya aku tak memihak kepada siapa-siapa. Even aku tak memihak pun dengan pendapat peribadi aku sendiri berkenaan dengan smartphone tu. Jadi sebab itulah dalam video tersebut aku memang ada komen yang agak keras jugalah berkenaan dengan screen quality yang diletakkan pada Redmi Note 9S ni. Tapi kan untuk sebuah smartphone yang dijual pada tanda harga jualan yang macam tu memang murah teruk tak masuk akal punya. Lepas tu didatangkan pula dengan penggunaan Snapdragon 720G, which is kalau korang perasan
perasan, smartphone lain yang didatangkan dengan Snapdragon 720G ni semua dijual pada tanda harga jualan lebih daripada RM1,000. And Xiaomi dia boleh jual Redmi Note 9S ni pada tanda harga jualan bawah dari RM1,000. Actually bawah daripada RM900. Betul tak? So kira memang agak berbaloi lah kalau korang angkat smartphone ni kan. Yes, skrin dia tu memang aku akui, skrin dia memang tak berapa nak ada kualiti sangat, sebab korang boleh nampak ada shadowing bingkai dekat bingkai dia tu kan. Lepas tu ada shadowing dekat dia punya punch hole tu semua. Memang agak annoying, memang sakit mata. Tapi masa aku review smartphone tu, bila aku letakkan backgroundnya hitam ataupun aku letakkan dark mode tu semua, bila dia semua jadi gelap, korang tak nampak pun shadowing tu semua. Boleh je nak guna untuk daily usage kan, memang tak sakit mata pun. And on top of that, bila korang main game, performance dia memang tip-top habis ni. Sebab performance ni yang lagi penting sebenarnya kan. So bila kita tengok penawaran harga plus dia punya penawaran spesifikasi dia tu memang agak seimbang. Actually tak seimbang pun. Dia punya penawaran spesifikasi adalah lebih tinggi daripada penawaran harga dia tu. Bila aku fikir ni macam Xiaomi rugi je jual Redmi Note 9S ni. So sebab itulah Redmi Note 9S ni berada pada tangga yang pertama. By the way, satu lagi memang aku tak boleh nak lupa lah time aku buat video review ni, sebab time tu adalah time PKP. So memang tak boleh keluar rumah. So kerja daripada rumah lah, work from home. Jadi time tu memang aku mental down sikit lah, sebab tak boleh datang office, tak boleh nak jumpa member-member kat office ni semua kan. Memang rindu sikit lah kat situ. Jadi guys, inilah dia top 5 peranti terbaik plus memorable moment aku dalam video-video yang aku pernah buat dekat Wiser ni. Macam mana? Korang suka tak segmen ni? Kalau suka, macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. InsyaAllah, jika diberikan peluang lagi pada masa akan datang, kita akan berjumpa lagi. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser Mind dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.